Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Akram bin Zainuddin, pelajar daripada PJJ UUM Cawangan Melaka. Nombor metrik adalah 275939. Di sini saya ingin menerangkan tentang pembinaan negara bangsa mengikut perspektif Malaysia. Negara bangsa mempunyai 3 komponen penting, iaitu negara, individu dan bangsa. Negara merujuk kepada sesuatu tempat dalam satu kelompok manusia, individu adalah manusia dan bangsa pula satu kesatuan manusia yang hidup dalam sesebuah negara. Jika ada negara dan ada penduduk yang tinggal di negara itu, maka wujudlah sebuah negara bangsa. Negara bangsa mempunyai 3 syarat utama sebelum ia dikategorikan sebagai sebuah negara bangsa. Pertama, masyarakat yang tinggal di situ hidup dalam bersatu padu tanpa dipisahkan oleh fahaman perkauman yang sempit seperti kepercayaan, bahasa, budaya, pekerjaan dan tempat tinggal yang boleh membawa kepada perpecahan. Kedua, sebilangan besar rakyat mesti berpegang kepada ideologi politik. Perbezaan yang wujud di kalangan mereka hanya berbeza dari segi kaedah dan cara untuk menyampaikan matlamat. Syarat ketiga ialah kepercayaan dan keyakinan yang tinggi kepada sistem pemerintahan dan undang-undang negara. Rakyat mematuhi kepada undang-undang dan yakin bahawa undang-undang dan sistem pentadbiran yang diamalkan mampu memberi perlindungan dan keadilan. Ketiga-tiga ciri utama itu menjadi asas pembentukan negara bangsa. Mungkin akan tinggal sebagai impian sahaja jika 10 perkara yang saya akan sebutkan ini tidak diberi perhatian dalam usaha pembentukan sebuah negara bangsa Malaysia yang bersatu padu dan mempunyai nilai yang sama. Faktor yang boleh mempengaruhi negara bangsa terbagi kepada 10. Yang pertama adalah integrasi, kedua adalah nasionaliti, ketiga adalah nasionalisme, keempat adalah patriotisme, kelima adalah globalisme, keenam adalah kepelbagaian budaya, ketujuh adalah pluralisme, ke-8 adalah liberalisme, ke-9 adalah neo-feudalisme dan 10 adalah demokrasi. Proses pembentukan sebuah negara bangsa memakan masa yang panjang. Yang menentukan sesebuah negara bangsa hanya terbentuk setelah melalui 4 proses. Yang pertama adalah bina negara, kedua adalah bina bangsa, ketiga adalah penyertaan rakyat, keempat adalah pengagihan nilai-nilai dalam masyarakat. Tahap pertama adalah integrasi dan perpaduan kaum berada di tahap yang paling rendah. Perubahan berlaku dari satu tahap ke satu tahap di atas adalah berbeza kepada setiap negara. Hal ini berlaku kerana konflik antara kaum dan budaya kehidupan yang berbeza selepas penjajahan Inggeris. Pada tahap kedua, perhubungan awal yang longgar antara kaum. Perhubungan ini adalah kaum yang dipisahkan antara jurang yang berbeza. Telah dijelaskan oleh Fronevel sebagai mempunyai ciri masyarakat majmuk yang lebih dari satu etnik, termasuk bumi putera yang menetap di situ. Pada tahap ketiga, hubungan antara kaum menjadi rapat. Mereka saling bergantung satu sama yang lain, mematuhi kepentingan kaum supaya perpaduan dapat diwujudkan. Tahap ini masyarakat telah diintegrasi dalam satu bangsa bersatu dan berbentuk sebuah negara bangsa Malaysia. Dunia sekarang mempunyai gelombang ketiga, itu ledakan teknologi maklumat. Teknologi yang berkembang pesat ini menyediakan rangkaian lebuh raya maklumat dan membolehkan manusia berhubung dan bertukar maklumat di seluruh dunia dalam masa yang pantas. Fenomena ini telah menjadikan dunia begitu kecil seperti desa sejagat. Pendapat yang mengatakan Malaysia tidak perlu negara bangsa dan rakyat yang bersatu padu mempunyai semangat nasionalisme serta patriotisme adalah tidak tepat. Nasionalisme masih perlu sebagai senjata untuk
memelihara keutuhan negara dan membina kekuatan dalaman daripada ancaman asing dalam bentuk baru seperti globalisasi. Kesimpulannya, generasi hari ini harus menitik beratkan kedudukan masyarakat pada masa dahulu dan menjadikan sebagai panduan untuk membentuk sebuah negara bangsa Malaysia baru, agar masyarakat dapat membentuk perpaduan, dihormati dan berdaulat melalui pembelajaran dan penghayatan khususnya kenegaraan Malaysia. Sekian, terima kasih.